saya tengah live kan. Lepas tu saya start mengajar kan. Lepas tu ada orang lain masuk. Jadi susah sikit sebenarnya nak tunggu orang masuk tu. Nampak tu? Ramai masuk kan. Okay. Tunggu apa tu? Mak Morek patutnya malam ni. Okay, sekejap ni. Saya nak tengok muka ni. Astagfirullahaladzim. Lepas tu saya masuk. Okay, Assalamualaikum. Selamat datang kepada semua. Nama saya Duan. So malam ni saya akan ajar korang macam mana menggunakan meter Duan. Alright, banyak yang kita dapat komplain lah. Saya dekat komplain daripada user yang mengatakan dia tak tahu macam mana nak marking menggunakan meter Duan. Okay. Jadi malam ini saya akan kongsikan dengan korang. Kalau nak belajar view belakang macam mana Duan? Kalau nak belajar view belakang, pergi cakap dengan admin saya. Nanti admin saya settlekan. Bukan Tasho Tasho bagian sinar saja. Tu sinar tu pun mungkin saya akan close tu. 500 orang tu saya nak close. Sebab ada kisah kenapa saya nak close tu. Profit guys, $1,000 guys. Siapa yang follow saya, korang memang terbaik lah. Tengok tu, profit dah. Sini saya live trade depan korang ni. Selalu orang cakap dengan saya floating kan. Kali saya tunjuk. Memang floating dah profit. So siapa yang cerita tadi daripada atas kita tengok berapa pip dulu berapa pip ni? 37 pip. Untuk sideway boleh 37 pip. Tapi saya nampak gold ni nak junam jauh tau. Kalau orang nampak nak buy tapi saya cakap jujur saya nampak sell. Saiful bin Isyamuddin, thank you dah aku dah close all. Tahniah abang, tahniah. Boleh lah malam ni kan ada profit gaji sikit. Jadi korang jangan hold, jangan ikut saya. Sebab saya kalau floating, saya bagi terus terang. Lagu ni bising sangat ke? Nak saya pelanggan ke? Ke korang boleh dengar suara saya? Tak Okey. Buat lagu ni pun kawan saya juga sebenarnya. Jadi itulah. Kita nak support dia bagi dia punya view naik. So korang pergilah masuk dekat dia punya tu. Project Terbaik Sinar Pelangi. Support dia bagi dia punya view naik. Pergi 1M ke. Okay? Support dia sikit. Kita sama-sama support. Alright. Jadi kita sambung balik tadi Okay, selamat datang kepada yang berdatang malam ni. Saya tak buat live kat TikTok sebab saya nak tunjuk korang live tape macam mana. Jadi semalam kita buat live tape kat TikTok. Tapi tak ramai orang datang sebab 10 pagi. Tak ada orang. Okay. Jadi kita start korang nampak skrin Skrin nampak kan? Okay. Sekejap Okay, saya nak off saya punya kamera supaya saya boleh fokus. Okay. Bagaimana menggunakan meter Duan ataupun cara analisa menggunakan meter Duan. Rekod boleh. Tapi hari tu ada orang cakap dengan saya, dia rekod tapi suara tak keluar. So saya tak tahu macam mana. Saya tak boleh tolong korang kalau buat tu sebab saya tak pandai sangat. Saya jarang sebenarnya buat Google Meet ni. So kalau saya tak ni tu minta maaf
Okay, kalau siapa boleh tengok meter, siapa pakai meter Duan tu, korang boleh tengok. Market masa sideways ke ataupun dah keluar bearish. Nanti korang beritahu sebab saya punya dekat apa ni. Sideways masih sideways tapi tu lah kita dapat makan sikit Alright, jadi meter Duan ni, cara menggunakan meter Duan ni adalah ada 3 cara sebenarnya. Sebab tu dia keluar 3 signal. GMI bearish kalau GMI bearish, insyaAllah jadi junam tu. Okay, 2, 3. So yang pertama adalah apa dia? Bullish. Yang kedua adalah bearish. Dan yang ketiga adalah sideways. Okay. So ini masih kuat sideways. Belum lagi bearish, ini masih kuat sideways. Kalau GMI dah keluar bearish, biasanya dia turun tau. Okay. Okay. Dia ada 3 signal Okay, untuk yang belum ada meter Duan tu kau mungkin tak faham, tapi malam ni saya sikit. Okay. Dalam meter Duan ni kita ada 3 signal. So 3 signal ni dia caranya dia membuat pengiraan. Okay, dia membuat maksud correlation tu adalah sebenarnya adalah maksudnya goal ni dia menggunakan 10 pair 10 pair untuk membaca kekuatan goal. Jadi macam mana dia dapat keluarkan, macam mana meter Duan ni boleh keluarkan bullish, bearish, sideways? Macam mana dia buat macam tu? Okay. Kenapa? Macam mana dia boleh buat pengiraan? Okay. Dia decoding. Kita bercakap bahasa bagi korang faham lah. Meter Duan ni decoding dengan 7 teknik. Dan yang terakhir sekali adalah teknik Viboflaka. Okay, faham faham tak? Dia recording dengan 7 teknik, dia campur dengan teknik Viboflaka. Sebab tu kalau dia tak boleh baca, kalau dia tak ada setup, dia akan keluar sideways. Faham tak? Dia akan keluar sideways. Jadi bila dia keluar sideways, korang tak boleh entry sebenarnya. Kalau korang tak ada Fibo, maknanya korang tak pandai guna Fibo, korang tak boleh entry. Sebab kalau tak, dia akan jadi macam mana? Dia akan sideways lah. Daripada jatuh dia naik, dia jatuh dia naik, dia naik, dia jatuh dia naik. Memang kita korang akan profit. Tapi kau bayangkan sekarang ni, bayangkan dia macam ni, naik satu, contoh sampai atas, lepas tu dia buat pattern sikit, dia junam. Okay. Dalam dia buat pergerakan dua ni, pergerakan dia turun naik, dia turun naik kan, dia turun naik tu, dia bergerak di kawasan yang sama. Nak bagi korang faham ni kenapa saya kata kalau sideways jangan inti. Sebab tu jangan minta signal. Sebab dia minta signal ni korang sideways korang pening. Dia buat macam mana? Dia buat macam ni, dia tak lepas. Naik, jatuh. Naik, jatuh. Naik, jatuh, naik. Dekat sini, di sini,
Korang nampak signal? Korang nampak? Macam ada setup. Tapi dia terus naik tu, sekali dia naik, katalah macam minggu lepas sekali naik 70 pips, dia buat sell 70 pips, dia buat buy. Faham tak? Jadi bila korang tengok macam ni, bila korang tengok di sini tu, walaupun dia naik jauh kan, dia buat macam tu kan, dia naik, dia tak lepas sini, dia tak lepas resistance, okay. Lepas tu dia tak lepas support, dia naik lagi tak lepas, dia buat benda yang sama je, dia ulang. Buat tu, dia ulang benda yang sama. Jadi sebenarnya bila korang tengok tu, dia naik 70 pip, dia go up 70 pip, dia go down 70 pip. Korang nampak signal? Betul tak? Sebenarnya meter tak bagi signal macam tu. Bila dia tak ada arah, dia tak boleh bagi signal. Kalau dia bagi signal, nanti korang floating. Saya banyak je dapat boleh katakan saya banyak je kena maki sebenarnya. Sebab orang kata signal tak ada, tapi macam nak Wednesday. Okay, bagi tahu saya dengan Pidot. Sekarang saya explain. Okay. Saya dengan Pidot, NT based on kita punya pengalaman. Mata kita memandang tak sama. Saya nampak macam tadi kan, saya nampak sell. Dia walaupun dia naik, tapi saya sell kat sini. Kan saya sell tadi. Lepas tu dia jatuh, pop. Lepas tu dia naik balik. Dekat sini pun saya dah profit, kata tadi 35 pips. 30 pips lah kita ambil 30 pips kalau kata saya layer tadi, dapat tadi berapa? Kita dapat apa? 1K USD. Sebab tu tengok nampak macam saya banyak kali ada signal. Sebenarnya meter tak tunjuk macam tu. Meter tak bagi. Meter ni, kalau dia betul-betul solid, baru dia jalan. Bila dia ada, contohnya macam ada perang sekarang kan, dia pergerakan signal tu susah. Kalau dia bagi bearish, InsyaAllah dia bagi bearish. Macam semalam, ingat tak saya ada bagi signal dalam grup semalam? Dalam channel saya bagi signal, saya kata sell. Sebenarnya sebab meter tu dah bagi bearish. Meter bearish. Okay, bila meter bearish, saya pun dah sell. Saya masuk sell pukul 1.30 AM rasanya. Macam tu lah saya ingat. Lebih kurang itu, saya pun tak ingat apa tu. Dan saya tidur. Bila saya bangun pagi tu, saya bangun pukul 6.30 tu, saya tengok masih dah profit, tapi tak banyak lah. Kemudian pukul 8 macam tu, pukul 8 pagi kot, 8 pagi 8 AM baru dah saya profit 2K USD. Jadi sebelum saya sambung lagi jauh, saya nak tanya korang faham tak penerangan saya kat atas ni? Kenapa meter tu dapat sideways semua? Korang faham tak? Sebelum saya start lebih jauh kejap saya macam haus lah, saya nak ambil saya punya air kejap Sambil tu korang tulis ada soalan je, saya baca. Tak ada orang tanya soalan Mana faham kan tu? Faham bagus. Alright. Jadi SOP hari ni kita nak cerita tentang SOP. Faham tak? SOP untuk memulakan kerjaya korang sebagai seorang trader. Okay? SOP apa? Okay? SOP
sebelum korang entry. Okey, ini adalah SOP yang standard. Okey, ini adalah SOP yang standard yang kita gunakan sebelum korang mula entry. Okey. Yang pertama adalah, benda yang pertama korang kena buat adalah, apa dia? Apa benda pertama korang kena buat? Abang saya pun jadi saya jawab Saya reply yang pasal abang punya structure W tu. Okay. SOP sebelum ini adalah sebenarnya ada 3 benda. Ada 3. Apa dia? Nombor 1 adalah arah market. Ini benda yang korang akan guna di dalam meter duan. Betul. Yang kedua adalah zone entry. Okey. Apa ni? Arah market, mark zone, dan ketiga adalah confirmation. Okey. Ini adalah 3 benda yang korang kena ada lah sebelum korang mulakan kerjaya korang sebagai seorang trader. Okey. Jadi pertama sekali korang mesti kena tahu arah. Contohnya, arah ni datangnya daripada daily. Alright. So daripada daily ni, korang akan nampak market tu menaik macam ni. Tak cantik Ya, saya lukis comel sikit. Okay. Korang buka time frame daily. Kemudian korang tengok structure dia. Adakah dia menaik ataupun dia tengah menurun. Macam gold sekarang. Adakah dia menaik ataupun dia menurun. Okay. Ini kalau kata ini adalah kita punya zone untuk bullish. Jadi saya explain lah sebab kita ada isu sebenarnya orang kata bearish tapi jadi bullish. Saya nak tengok saya punya. Okay. Kemudian apa lagi? Macam sekarang ni, gold tengah dalam keadaan bullish. Daily dia bullish. Weekly dia pun bullish. Okay. Bila korang dah nampak trend dia. Trend dia ada sekarang adalah trend bullish. Okay. Barulah korang cari zone entry. Kemudian bila dia dah naik macam tu, sekarang bila dia dah naik, meter duan hanya menggunakan time frame M1. So, katalah harga tu macam ni. Naik. Tiba-tiba dekat sini dia keluar signal. Bullish. Kau tengok sebenarnya kau tengok ni. Saya rasa saya tak boleh live lama ni sebab apa? Sebab apa saya tak boleh live lama? Saya nak jumpa kamera sebenarnya. Apa ni? Saya nak beritahu reason macam orang cakap saya nak lari pula. Okay. Saya terpaksa pergi sebab mat tunggu saya mat ni. Okay.
Mak tak dia tanya saya tu, saya terpaksa pergi juga. Mak tanya saya datang ke tak, so saya kena pergi lah kalau dia dah tanya. Okey. Sama balik Kita kena bagi tu siap nanti apa nama tu? Kalau awak tanya orang tahu. Okey. Okey. Jadi bila korang nampak keluar sinyal bullish macam tu, bullish berada di kawasan resistance. Okey. Bila dia berada di kawasan resistance, walaupun dia tengah menaik, kita mesti kena tunggu. Apa dia tadi? Kita mesti kena tunggu zone entry. Kita wajib tunggu zone entry dia. Kenapa kita kena tunggu zone entry? Sebab bila price berada di kawasan resistance, bila price berada di kawasan, okey, ini kan, okey, ini adalah kawasan resistance. Kalau korang buy dekat sini, okey, kalau korang buy dekat sini, ada potensi untuk harga tu junam. Jadi bila keluar signal bullish, kan, apa yang korang perlu buat adalah selalunya sebelum keluar tu, dia keluar sini bullish di sini, tunggu harga datang ke bawah. Tunggu harga datang di kawasan mana? Di kawasan support. Okey. Tunggu dekat kawasan support. Tunggu entry di kawasan support. Faham tak? Jadi korang dah ada apa yang terjadi? Korang dah ada arah market. Korang tahu dia bullish. Signal bagi bullish. Okay. Kemudian korang buat marking zone macam ni. Dah ada zone. Dan yang ketiga, korang tunggu confirmation. Ini yang paling penting. Bila harga tu naik, korang dah entry dekat kawasan zone. Okay. Bila dah entry di kawasan zone, selalunya market akan buat macam ni lah. Okay. Lepas tu dia breakout sini. Okay. Ini breakout sell. Kemudian masa dia breakout sell tu, sebelum dia naik, dia buat macam ni, dia naik. Mana dia ada support. Ini macam pelik sangat ni, mana ada market jalan macam ni. Okay. Dia buat macam ni. Betul? Naik. Betul? Naik kan? Contoh sini ya. So dekat sini adalah kawasan. Okay. Kawasan. Ada 2 buku lagi tinggal. Buku support. Buku amalan soleh dan di sini adalah kawasan buku amalan soleh resistant. Okay. Poket doa. Ini poket doa. Jadi ni. Dia tengah print. Bila harga tu masuk dalam zone sini, selalunya dia akan floating dalam tiga pips sehingga 40 pips mengikut kebesaran mengikut kebesaran zone. Nampak tak? Mengikut kebesaran zone tu. Jadi macam mana korang nak entry?
Macam mana korang nak entry? Jadi, bila dia sampai ke zone, okay, bila harga tu macam ni, katalah ini zone kat bawah ni adalah zone. Okay, bila dia sampai dekat zone, biasanya kat sini adalah yang dia punya, apa nama tu, macam ni kan, macam ni, maaf, baru dia jatuh kan. Harga kat sini sebenarnya dah pernah berlaku breakout. Okay, jadi dia pernah ada berlaku breakout. Bila korang entry kat sini, korang buy kat sini based on breakout tadi, bukan tak boleh, tetapi kita takut breakout tadi tu circle dia dah habis. Jadi bila minta keluar bullish, waktu yang terbaik sebenarnya korang entry adalah di kawasan mana? Di kawasan support. Support. Kalau tanya saya, support adalah kawasan terbaik untuk buy selepas kita keluar. Support untuk buy. Okey. Jadi kita dah ada zone support, kita dah ada zone. Kemudian yang terakhir sekali adalah confirmation. Macam mana kita nak tahu entry kita tu solid ataupun tak? Senang saja sebenarnya. Zone support di M1, ya. Zone support di M1. Biasa zone M1 tu, korang nampak macam zone tu besar macam ni. Macam tu, macam tu, macam tu. Sebab dia M1 kan. Lepas tu dia besar macam tu. Ini M1. Jadi nampak besar. Kalau nak lagi nampak ringkas, pergi buka H1. Tengok. Ngam tak support tu? Support M1 tu duduk dekat H1 punya price. Price H1 support. Alert meter dia keluar setiap alert meter 1 keluar setiap 15 minit. Okey. Alert meter 2 keluar setiap 15 minit. Nampak tak? Jadi sebenar-benarnya kalau tanya saya, yang sebaiknya adalah buka dekat M15. Sebab dekat M15 kita akan lagi nampak dia punya pattern. Lagi clear pattern dia. Nampak breakout dia, nampak resistance dia. Sebab M1, sebab tu bila korang guna M1, saya kata tadi, saya cakap apa tadi? Saya kata dia boleh float sebanyak 30 pips. Mana mungkin M1 boleh dapat floating 30 pips? Biasanya dia pergi dekat M15. Sebab tu korang tengok, lepas tu bila sampai tu, lepas tu dia sampai, baru dia naik. Okay, jadi yang terakhir sekali adalah apa? Confirmation. Jadi bila korang dah entry tu, macam mana korang nak tahu dia, korang punya entry tu dah boleh hold ataupun tak? Okay. Macam mana korang nak tahu? Jadi ini adalah basic. Back to basic. Sebab basic adalah segala-galanya. Back to basic balik. Bila harga tu dah sampai ni, korang dah dapat masuk dekat support kan, macam ni kan. Korang dah buy kat sini kan. Confirmation ni adalah bila berlaku breakout dan berlaku breakout dan apa? Dan apa? Lepas berlaku breakout, biasa market buat apa?
Betul. Pullback, pandai. Dan dia buat retest. Betul. Record dan retest. Ini adalah confirmation yang paling padu bila kau guna meter 2 ni. Dia buat pullback, boom. Biasanya kalau dia buat pullback tu, dia akan pergi ke sehingga 30 hingga 60 pips. Nampak tak? Jadi macam tu cara dia nak guna meter ni. Bukan harga tengah macam ni, tengah junam. Tiba-tiba dekat sini keluar bearish. Info dah. Info dah tak je. Bila harga dah keluar bearish, orang pun masuk sell kat sini. Dah keluar bearish kan, tiba-tiba korang tengok, oh sini keluar bearish, korang pun masuk sell. Tapi korang lupa yang harga tu sebenarnya dekat kawasan mana? Korang lupa sebenarnya harga tu dekat kawasan support. Tak apa, lagi saya tunjuk. Okay, dekat kawasan support. Kita tunjuk macam ni lah, kawasan macam ni. Okay, bearish, keluar kat support. So, bila dia keluar sell kat sini, biasanya harga akan pullback. Tunggu dekat mana? Tunggu dekat kawasan sama ada resistance resistance ataupun kawasan breakout. Jadi kita panggil breakout kita nampak sikit Okey, ini kawasan breakout. Okey, ini adalah kawasan breakout. Faham tak? Jadi bila kawasan breakout, inilah dipanggil support become resistance. Begitulah. Push, astagfirullahaladzim. Kau tengok gol ni, dia lock dia punya, dia junam balik. Kurang ajar betul dia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mak saya tak ada mood lah nak mengajar macam ni. Saya off dulu dia. Boleh lah saya off. Saya tak ada mood lah. Tak. Saya main je. Buku anda ni, ada buku, pas. Okay. CMC. Tadi tu saya tak close kan. Kalau dia spike pula, lepas tu dia junam boleh tengok. Bukan melaju ke dia junam. Ada 4 rumah ni. Okay. Bagi pada anda juga free gift tasbih. Ha? Lepas tu kami sedang menunggu buku Amalan Soleh daripada Ustaz. Iaitu kena tunggu lagi minggu depan. Baru ada stok habis. Dan buku Poket Doa. Jadi ada sesi doa. Ya, ada ni jam 10 ni Ada 5 bahagian. Ada 50 doa semua ni. Okey, jadi kami tengah print insya-Allah. Mungkin kalau sempat tunggu jap. Siap minggu ni, kalau tak minggu depan. Okey. Dah habis semua, dah settle semua. Saya nak post kepada anda. InsyaAllah. Semua kita ada buku ni memang sangat bagus lah. Kau tunggu jap. 200 buku surat tebal. Okey. Warna khas untuk anda. Saya nak buka akaun. Boleh study dan anda boleh amalkan. Akaun tak ada rezeki. InsyaAllah Allah SWT. Assalamualaikum. Nanti korang nampak saya minum akaun ni, takut lah. Okey. Kenapa tak cakap dengan saya ada news? Sedih lah tadi. Okey, sambung balik. Tadi siapa nak tunjuk kat chat tadi? Saya tak boleh lama ni sebab saya nak jumpa Mat lagi. Mat balik lagi Okey. Saya pun baru tahu buat tengok spike band. Tak apa. Relax. Tak ada apa kat saya tu.
Besok saya collect balik. Okey. Jadi ada problem dekat sini adalah bila orang selalu sebenarnya Fibo dah tunjuk tadi tu. Fibo tunjuk complete. Ni Fibo. Ni level Fibo. Geng-geng Fibo boleh dah tengok tadi. Tapi geng-geng Fibo pun tak cakap dengan saya Jahat lah kau. Tak apa. Okey. Jadi korang tengok dekat M1. Okey. Tengok kan saya kata tadi kalau dekat M1 zon ni besar. Alright. Jangan risau. Nanti dulu. Vivo Combat H1. Betul, Vivo Combat H1 tengok Saya tak pakai akaun demo akaun saya adalah real. Tengok Nampak tak? Sekali lagi. Kita orang ingat lah pakai akaun demo tu. Tak, saya tak pakai akaun demo. Buang tenaga je kalau pakai akaun demo. Sebab saya kat TikTok ada orang hantam saya kalau saya pakai akaun demo. Lepas tu saya bagi investor password. Tu tak balas sampai sekarang. Okey, korang tengok ni Bila saya kata macam ni. Okey. Tadi siapa tanya tadi saya? Muhammad Malik Rizwan pakai akun demo yang boleh video kan? Betul bang. Broker pun sampai sekarang tak bayar duit saya. Dia baru bayar sikit je, sikit. Tonsli, saya tak scam. Saya datang. Alamak. Maknanya saya kena pergi jumpa dia sekejap lagi. Okey. Sebagai kita nak lagi. Nanti jap. Korang faham kan saya explain kan? Cuba korang reply sikit, korang komen sikit dalam chat ni, korang bagi tahu saya. Korang faham tak penerangan saya tadi? Cuba explain sikit. Faham korang kena explain, korang kena cakap, okey, faham. Jadi takkan 40 orang dalam ni, 2 orang je faham, yang lain tak faham ke? Takkan 2 orang dalam ni, 2 orang je faham? Okey. Okey. Faham. Okey. Waalaikumsalam. Abang Dama. Abang Bita ni kalau korang nak beli beg padu boleh cari dia Memang dia jual beg padu gila. Tak belajar Fibo lagi. Fibo ni personal coaching ni bang. Fibo ni memang saya buat personal coaching. Siapa dalam ni ada ramai ni, ada Khairan, ada ramai-ramai yang belajar dengan saya ni. Abang saya Puadli yang saya ingat nama lah. Ada orang semua. Ni abang baru masuk ni. Abang Nawawi. Abang Nawawi pun pernah belajar dengan saya Fibo. Kali nak bagi zone M1 di waktu real time. Okey. Tengok ni. Sekarang ni kita ada satu M1 yang clear. Duan macam minggu lepas waktu Ghost Bike, tapi kita beri banyak kali tukar macam mana pula Duan. Okey, faham tanya macam tadi Duan saya sebab apa tu MC ke channel konti. Itu saya MC ni bang. Profit tadi $1000 tapi $1000 lebih dia. Tapi saya tak tutup. Abang Zubadli ada lagi. Ni semua yang Fibo saya ni. Yang Fibo dia. So memang guna Fibo lah. Okey. Tadi saya pakai, tadi abang tu tanya tadi tu. Elok abang tu tanya, mana abang tadi? Abang Bizan tanya, abang tadi? Saya tanya, Waalaikumsalam bang. Bang, kita tadi macam mana bang? Kalau dah beli Fibo untuk Fibo ni memang saya kata, memang personal coaching saja. Saya memang personal coaching. Meter tu meter saja, dia tak sambung. Post malam saya nanti saya goal kat Quick NT tapi tak confident tadi bangun balik. Sebab saya tu sebab tu lah sebenarnya dia duduk kat Quick NT. Okey. Nanti jap sebelum saya start saya share sikit lah. Kenapa saya masuk sel tadi. Okey. The point is adalah tak tahulah saya tapi banyak yang saya tengok yang mengajar kan. Always ayat dia adalah macam ni. Korang kena selalu memandang ke kiri. Which is saya tak setuju lah. Bukan nak kata saya bagus tapi saya tak setuju. Sebab apa? Ini
adalah masa lalu korang. Abaikan. Okay. Ini adalah korang punya masa lalu. So no more. Seringlah melihat ke arah new candle. Okay. Ataupun fresh. Record. Kalau korang power kat sini, fresh record ni dengan new candle ni, setakat korang nak buat $300-400 tu hari tak ada hal pun. Nyari korang lot, besok korang counter. Betul serius saya kata. Okay. Jadi untuk yang bertanya tadi, kenapa saya masuk sell? Okay, sebab saya guna Fibo. Sebenarnya Fibo tu tadi dia duduk kat sini. Cuba tengok saya nanti kat mana. Fibo tu duduk kat sini tadi. Fibo duduk di kawasan retrace dan DNT. Sebab tu masa DNT tu kan dia jatuh. Kan dia jatuh kejap, lepas tu pum dia ni. Jadi kalau ikutkan kita punya circle Fibo adalah Fibo ni belum complete. Jadi bila sekarang ni, bila Fibo tu complete, barulah dia duduk di jurnal. Korang boleh tengok ni Fibo ni. Nampak tak? Korang boleh nampak Fibo ni dekat sini, pump, dia terus jurnal. Sepatutnya kalau ikut SOP Fibo adalah kita kena tunggu dekat sini. Tapi kan tadi saya kata tangan. Sebab tu bila saya kata retest, saya selalu saya kata dengan geng Fibo, kalau tunggu kat retest, jangan hold, dia 30 pip dia. Tengok dia buat pullback. Dia reverse naik sekali. Itu untuk guna Fibo. Tapi sekarang hari ni saya bukan nak cerita Fibo. Kita nak cerita guna meter dual. So clear tadi saya kena pesan sell Kalau pentisel ni mana mau sell nanti lagi. Tu abang. Tak apa bang, tak apa. Abang nak masuk. Tak ni kita boleh makan 30 pip bang. 35 pip je saya nanti. Tapi saya tak close lah. Dia bijak Okay. Sekarang ni kita nak cerita. Tengok betul-betul. Okay. Perhatikan betul-betul. Ini adalah time frame M1. Okay. Benda yang pertama kau kena tengok sekali, yang first sekali adalah kau cari di mana dia punya breakout. First breakout dekat mana? First breakout 1. Kemudian 2 breakout, 3 breakout. Dekat sini kita ada 3 BO. 3 breakout. Alright. Dekat sini kita ada 3 breakout. Bermaksud bila breakout ni dah ada breakout, bermaksud sell tu akan pergi jauh lah. Ini kita panggil breakout. Okay. Siapa dalam ni yang tak tahu breakout tu apa? Cuba bagi tahu saya. Cuba korang cakap, saya tak tahulah bang macam mana breakout tu bang. Cuba korang bagi tahu. Sekejap, saya nak balas kat mat dulu. Okay. Saya tak tahulah bang. Okay, lagi seorang lagi. Takkan seorang yang tak tahu. Jadi lepas saya explain pasal pengguna meter dual ni, saya akan tunjuk korang macam mana. Macam mana menggunakan dia. Okay, tak apa. Maksudnya ramai orang tahu tu. Ramai orang faham tu breakout tu. Alright, jadi korang tengok ni. Ini adalah time frame M1. Dekat sini adalah sini adalah kawasan. Dekat sini. Ini adalah kawasan. Kawasan apa? Ini adalah kawasan resistant. Padam sikit. Mengapa cantik ya. Nampak. Resistant become support. Kiranya tadi tuan jadi tak ikut Fibo, SOP Fibo lah. Saya tenting tadi tu bukan tak ikut SOP Fibo. Sekarang dia junam tadi, dia pergi $1,000. Dalam SOP Fibo ni, dia ada 3 tempat korang boleh ND retrace dan korang boleh hold.
Itu untuk geng-geng Fibo sebenarnya. Geng-geng Fibo tahu lah tadi saya tunjuk tu, diorang tahu macam mana. Dia saya kata kena close, diorang tak tahu sebab saya dah ajar banyak kali benda tu. Cuba geng-geng Fibo dalam ni, cuba kau bagi tahu kau faham tak kenapa saya pergi dekat kawasan Litis. Tengok ni Kairan ni, dia geng saya dulu, dia geng Fibo. Tengok dia kena faham Fibo, insyaAllah Pak. Dia faham. Orang akan tahu kenapa saya jadi dan patutnya saya kena close, tapi saya tak close. Dan bila ada news, dia naik. Ada label betul tu. Ada label 261 Litis. Okey. Jadi kalau masuk game Vivo, saya buat masa ni kot, saya tak nak ambil dulu kot. Saya akan stop dulu ambil saya punya. Saya nak mengajar Vivo ni, saya nak stop dulu. Saya nak fokus dulu kat meter ni dulu. Okey, nanti kita sambung sekarang. Jadi kita sambung ini dulu. Okey. Jadi inilah resistance become support. Maknanya kawasan ni dah jadi apa? Sini dah jadi apa? Ini dah jadi apa? Dah jadi support. Okey. Jadi solid ni adalah anti dekat kawasan sini. Support ni. Ni M1 anti kat support. Di sini adalah kawasan apa tadi? Sebelum dia naik tadi, dia dah buat apa kat sini? Dia dah buat apa kat sini? Dia dah buat apa tu? Dia dah buat apa tu? Cuba kau bagi tahu saya. Dia dah buat apa? Korang saya bersabar kat sini, tak apa. Saya nak ajar korang pergi pandai. Okey, itu adalah kawasan resistant. No, saya tunjuk ni. Yang saya kata ni. Apa yang dia buat kat sini? Yang membuatkan dia naik kat sini. Ya, saya memang open stop loss biasa. Biasa stop loss saya 70 pip, 60 pip. Hakim Badrudin, betul. Dia buat breakout. Betul. Right. Dia buat breakout di situ. Jadi bila dia buat breakout, bila zon harga sampai kat sini, kan, kalau dia junam jatuh dia break situ, korang kena tunggu. Bermaksud dia akan datang kat kawasan support kat sini. Jadi entry tu adalah kalau signal tu keluar bullish dekat sini, tunggu dekat kawasan sini, kawasan support ni. Okey. Itulah cara entry dia sebenarnya. Jadi harga tu akan buat pullback, dia akan break, dia naik. Biasanya dia akan buat macam tu. Saya pun ada bilang, trade ni cukup ke? Cukup tahu basic breakout, SPR dia dan dari Vivo bang. Dari play, tarik di fresh market breakout. Kadang-kadang banyak lot tu duduk berarti breakout yang masa lalu. Tengok abang ni. Abang saya boleh cakap apa? Dia kata, kadang-kadang banyak lot tu sebab duduk perhati breakout yang masa lalu. Betul tu. Masa lalu tu lah yang lama, breakout yang lama. Korang perhatikan breakout yang lama. Korang kena selalu memandang breakout yang ke kanan. Macam ni. Tengok ni. Okay, ini adalah breakout yang masa sekarang. Tengok. Ya Allah, itu aku. Tengok. Ini dah dipanggil zone. Sebenarnya zone ni adalah zone buy. Sekarang ni zone ni dah jadi zone buy. Sebab apa? Sebab dia tak break dekat resistance. Macam mana nak feel Oh sini. Macam tu. Nampak tak? Jadi inilah sebenarnya patutnya korang kena henti. Jadi kalau kata dia macam ni, korang henti macam ni kan. Signal keluar, buy. Contoh meter bagi buy. Buy meter 1. Buy meter 1 So bila dia datang kat sini, dia datang kat sini. Ini dah menjadi apa? Resistant.
become support. Nampak tak? Jadi bolehlah anti dekat buy kat situ. Okey. Jadi katalah korang anti tu, ni belum lagi saya masuk yang part yang kedua pula. $100, korang jangan anti 0.10 full margin dekat sini. Bukan macam tu cara dia. Cara ni adalah korang masuk 0.01 kali 10. Kali 10 tu macam mana? Bukan korang bantai 10 sen kat sini. 10 sen. Bukan macam tu. Bila harga tu datang, anti layer pelan-pelan 0.01, 0.01, 0.01. Siapa yang takut letak stop loss dalam gold ni? Saya cakap tu seram, 30 pips stop loss selalu hit. Jadi korang jarakkan sikit, pergi 45 pips. Macam tu. Jadi bila korang anti macam ni, korang dah anti kat sini kan. Bila harga tu naik, dia akan bawa korang punya yang ni dah profit. Jadi anti korang yang first tadi tu, korang boleh close. Sama ada korang nak close ke, nak hold ke terpulang. Selalunya saya akan close ini. Saya akan tutup ini, saya akan bawa yang bawah ni je. Untuk bawa naik untuk pergi ke tepi. Okey, faham tak? Sekarang faham tak maksud saya tu? Kalau faham bagus lah. Okey, kalau ada sekarang ni saya nak tanya soalan. Ada soalan tak? Contoh ada guys. Lepas tu bukan kita kena tunggu price buat HSH high yang baru kita dekat pullback yang kedua kena kasi atas 44 cakap. Tak saya tunjuk Tadi saya dah explain tadi sebenarnya. Tengok. Okey, mana kata tadi? Bukan ke tu kita kena tunggu price yang buat H yang baru dan kita janji dekat pullback yang kedua dekat kasi atas 44. Okey. Saya dah cakap tadi. Kita jangan gunakan yang lama ni. Jangan guna. Sekarang ni adalah fresh market dekat sini. Jadi kalau kita guna yang ni, record ni selalunya tak valid. Ini adalah time frame M30. Tengok bila korang dah anti, selalunya dekat time frame kecil dia akan buat pattern. Ini adalah pattern. Macam mana korang nak kenal pattern? Pattern untuk buy. Ini dah macam ada Fibo ni. Pattern untuk buy. Okay. Dia akan buat. So nak cari pattern kat time frame M1 je boleh ke kena cari yang lebih yang boleh je. Time frame M1 je. M1 saja dah cukup. Kan saya kata di M1 tu besar dah itu M1 tu. Tadi saya dah tunjuk ni. Alamak, saya pun dah padam, lupa saya. Guna M1 saja. Nanti sekejap saya explain ni. Okey. Untuk buy, korang kena cari pattern macam ni. Dan untuk sell, korang kena cari macam ni. Tak kisahlah dia macam ni ke. Ini macam ni ke. Macam ni ke. Okey, ini sell. Ini buy. Jadi korang perhati betul-betul kat sini. Korang screenshot lu nanti tak tahu. Okay, ini benda ni dalam forex ni korang kena banyak praktis. Okay, katakanlah kejap lagi, katakanlah korang dah termasuk kat sini. Ini zone okay, ini zone, contoh ni zone. Korang nak buy kat sini. Okay, sekarang ini adalah fresh candle, fresh market. Tunggu dia berlaku breakout dekat sini. Kalau jadi dia naik, ini adalah kawasan breakout. Nampak tak? Okay, ini adalah kawasan breakout. Kita panggil BO je lah. Okay, ini adalah kawasan breakout. Jadi bila berlaku breakout tu,
bermaksud korang punya hold tu kuat lah. Anti korang tu solid untuk anti. Untuk dia buat pullback. Biasanya dia akan buat pullback dekat sini, di sini. Dia akan buat pullback kat sini. Sebab dia ada zone kat sini. Faham tak? Dia tak faham lagi. Faham tak? Kita tengok sekarang apa jadi. Tengok. Tadi dekat MH1 dia duduk sini. Awak tu geng Vivo kan memanglah faham. Ini adalah settle lah. Ini kita bagi pattern lah. Dia tak lepas sebab. Jadi kalau ikutkan sebenarnya dia dah breakout. Okay. Alamak. Salah pula Saya nak buka dekat apa tadi? M5 M5. Kalau korang nak tengok M1, saya buka M1. Nampak? M1 pun dia dah buat apa? Cuba tengok tu M1 buat apa ni? Cuba kita kalau kita nak tengok, kita nak trade kan, kita kena membuka minda kita seluas-luasnya. Kita tengok betul. Ini dia buat apa ni? Dia buat BO kat situ. Jadi bolehlah buy sebenarnya kat sini. Tapi saya tak tahu meter, saya tak tengok, saya tak on saya punya laptop. Meter sekarang ni bagi saya ke buy. Itu yang point dia sebenarnya. Meter tu bagi saya ke buy. Sideway. Meter sideway. Tapi kalau korang nak meninggal sama-sama dengan saya, jom masuk buy. Nak masuk buy. Cuba cakap nak masuk buy. Saya follow signal Nombor ni bagus lah korang ni. Meninggal sama dengan siapa nak meninggal dengan saya, jom sekali. Kita jalan sekali jalan. Kita tengok. Kita tengok. Mula lah bang Betul lah kalau korang dekat bawah support ni. Ini kita buy ni high risk kita bagi tu siap ikut saya boleh, tapi kau kena faham risk macam mana. Sikit dia lah. Okay, ini kita entry dekat kawasan breakout. Tajam mata nampak baik. Macam tu abang, tengok tu. Okay, ini di sini lah saya kata tadi kena cerita ni. Ni elok ni ada pattern ni. Okay, korang jangan entry macam saya tau. Tolong jangan entry macam saya. Saya cakap jujur, saya ada akaun ni, saya ada banyak. Kalau saya lost pun tak apa, saya ada pakai akaun lain. Korang jangan anti layer macam tu, anti slow. Okay? Okay, tengok. Okay, tadi kan saya kata, bila berlaku breakout, nampak ni saya tunjuk Okay, bila berlaku breakout kat sini, ada breakout. Katalah ni kawasan breakout Okay. Di sini, kalau ikut level Vivo, ini adalah kawasan layer. Ini yang saya kata tadi, anti dekat kawasan sini. Ini yang saya kata tadi, anti 0.01, 0.01, 0.01, macam tu. Jadi bila kau anti kat sini, dia dah bawa naik, dapatlah profit kat tepi sini. Dah ini dah tak payah pakai dah. Kau boleh close. Bawa yang ni naik atas. Profit. Macam tu. Maksud saya kan saya bantuan tak ada zone merah-merah tu kan. Dia kita pull back. Kalau tak, kita tengok kena naik dulu. Lepas tu tunggu dia masuk balik baru nanti. Betul tak? Betul lah tu. Betul. Ini dah saya explain ni. Kan saya dah explain ni. Saya cakap tadi. Saya baru je explain sesaat yang lalu ni. Okey, sekarang ni dia duduk dekat kawasan resistant. Breakout. Breakout. Tengok ni. Dia kawasan breakout. Okey. Dia kena duduk dalam zone untuk kau masuk buy. Tapi kadang-kadang dia tak pergi pun sampai zone ni. Kadang-kadang dia tak sampai zone pun. Dia duduk-duduk pump dia naik macam tu. Jadi tak naklah tunggu lama-lama. Kadang-kadang kita boleh entry lari macam tu.
Ini adalah kawasan anti sebenarnya, yang sebenar. Tapi saya anti kat sini, saya layer kat sini. Ini kawasan dua layer. Macam tu. Faham tak? Apa ni? Muhammad Rizwan. Nama kita sama sebenarnya, Rizwan tu. Tapi saya tak ada emas lah. Okey, faham tak? Ada yang faham lagi? Tengok, dah profit, Pak. 700. Tapi saya tak keluar lah, jagi. Penting lagi. Nanti loss tak ada masalah sebab saya boleh cover balik. Korang jangan risau. Jangan risau pasal saya. Risau pasal kau punya account. InsyaAllah, biasanya saya akan profit. Kalau tak berani masuk 50% dari zone, insyaAllah kita jiwa tiada. Cuma selalu melepas kalau gini. Kalau korang anti tak ada zone, dengar abang kadang cakap apa Kalau korang anti dalam zone, kan, takut korang kembunan. Kita panggil kembunan lah, tak dapat anti. Takut lagi kan, kita tunggu kat zone. Kita tunggu kat sini, nak masuk. Bye. Dari sini lah. Tapi harga tak lepas. Tiba-tiba harga ni pump naik macam tu. Macam tu. Saya jarang ajar macam ni tau. Betul, jarang saya ajar macam ni. Ni saya tunjuk ni. Ni adalah maksud ni contoh BO. Korang kena selalu praktis. Practice make perfect. Kena selalu praktis. Harap-harap fly bang. Jangan cakap tu bang. Abang jangan cakap harap-harap fly bang. Saya pun takut bila cakap itu. Abang cakap macam tu, saya pun takut. Sebab saya inti tu kadang-kadang, ni saya bagi tahu, waktu kita nak buat meter duan, tu saya pernah cakap. Waktu kita nak buat meter duan tu, mata tajam tu yang tak ada pun, macam tu je sebenarnya. Kena fokus tengok tu. Mak ni. Okey, waktu mula-mula saya nak buat meter duan ni, kan, saya dah habis RM10,000. Betul-betul ni, bukan sikit-sikit korang tengok kan. RM10,000, RM20,000, sikit RM1. Saya loss tu dekat $50K dia untuk buat meter ni sebenarnya. Masa mula kita nak buat dulu, banyak letak duit habis. Ni tu, tengok. Jadi kalau korang nak tunggu kat zone, korang boleh tunggu. Siapa yang dah anti dengan saya, insyaAllah kalau ni jadi breakout. Kenapa cat saya tak nampak ni? Lemak. Sekejap. Saya tengah fikir ni. Nak check colour sekejap. Mana colour Bukan. Colour. Line chart colour putih TP biasa 30 pin. Tengok dia bawah NT pak. Korang tak nak screenshot ke? Nanti orang cakap dengan saya tengok tadi jual pun NT. Tapi yang profit korang tak tengok. Tu korang screenshot sikit. Image chat. Apa tu bang? Gold buy. Image chat. Cara macam ni boleh guna kat TNT juga ke sebenarnya? Boleh tak? Boleh. Ni Queen dulu. Boleh. Yahoo naik dah. $1,000 lebih dah. $1,000. Screenshot sikit. Orang selalu marah saya, bang saya profit bang $100, saya profit bang. Saya loss $1 bang, $1. Saya loss, sekali loss $10,000. $10,000 RM40,000. Bukan sangat sombong. Maknanya, kita sebagai peniaga, kita tak boleh elak yang kita akan rugi. Dulu saya miaga goreng, kalau dulu saya miaga goreng pisang, cocok kan. Kalau hujan, bayangkan sekarang macam musim hujan kan, pagi hujan sampai malam. Saya tutup kedai pukul 10 malam. Sebetulnya saya boleh berniaga, kan? Saya cuma boleh berniaga berapa lama? 4 jam lah. Sebab hujan berhenti pukul 7, bayangkan banyak barang bang. Berkata hari buang. Tengok. Ini saya nak tunjuk tadi. Lepas tu korang nak tanya pula, kenapa abang tahu nak naik bang? Tanya saya soalan, kenapa abang tahu nak naik? Saya kata dia sebagai Vibo, mak tu. Vibo H1 ni belum komplit. Nampak tak duduk kat mana? Dia duduk kawasan Rites.
Untuk dia sambung naik adalah dia perlukan new fresh. Kalau dia dapat pullback, Abang Saiful Ali janganlah tanya. Abang Saiful Ali tahu dia pakai Fibo. Tanya oleh orang lain. Share lah setting Fibo bang. Tak maaf bang. Setting Fibo ni abang kena masuk saya punya team. TP 1994 push jauh TP abang tu. Ni kita tengok. Push boleh sampai bang. Boleh sampai bang. Tapi kalau dia nak sampai bang, dia kena break resistance ni dulu. Tu tempat saya tanda tu. Saya makan sekarang, saya lapar. Boleh kalau dia mau dengar macam saya makan. DP 1988 bisa kenyang lah, betul tu. Target DP jangan jauh dulu, target DP 1981 dulu. Kira Fibo ni boleh tahu lambat sampai mana? Okey. Fibo Flaka ni dia cipta, waktu saya buat Fibo Flaka ni tahun 2017, dia memang dicipta untuk membaca price. Ini saya share sikit macam mana Fibo Flaka ni bergerak Saya tak tahulah korang punya pemandangan Fibo korang macam mana. Okey. Diamond Latte Batu zone apa bang? Itu zone buy bang, zone buy. Yelah zone buy, betul-betul. Kalau ikut Fibo tu, di kawasan zone. Di kawasan deep zone, tengok ni. Dia bukan kawasan zone main, dia kawasan apa tau? Dia kawasan layer. Nampak tu? Order, layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, nampak? Ni inti. Sebenarnya tu kawasan layer lah. Bila inti kat situ, layer kat situ. Itu saya kata tadi tu, layer kat bawah. Saya nampak, kalau abang tanya saya gold ni, saya nampak gold ni boleh pergi 1-3,000. 3,000. Boleh sampai? Boleh sampai tu, 3,000 tu. Sebab saya tengok gold ni tak nampak macam dia nak buat penurunan lah bawang sesekam. Boleh turun tapi tak tahu bila. Saya tak adalah macam orang cakap, saya bukanlah pengejar pips. Kalau orang tanya saya tak pengejar pips. Saya kejar profit. Sekali profit $2,000-3,000 saya tutup. Kalau siapa follow saya main signal tahu lah. Tapi signal tu pun memang saya akan close tu. Sekali lagi saya close signal tu. Sebab ada orang yang tak shock dalam tu, buat benda yang saya tak suka. Tapi saya tak nak cakap lah. Jadi saya akan tutup tu, saya akan hold kejap tutup signal tu. Okey, tadi abang tanya apa tadi Kira Fibo ni beritahu lah bukan sebenarnya. Okey, ni saya explain macam mana Fibo ni bergerak Okey, Fibo Flaka ni dia bergerak macam ni tau. Okey, bila korang naik ni harga naik kan. Ini zone Fibo Flaka. Dia tengah buy. Dia pergi sini, pergi zone Fibo Flaka. Korang boleh TP buy. Dia terus masuk sell. Max first sell selalunya 30 ke 50 pips. Tu geng-geng Fibo punya, tu style Fibo lah. Okay. Sama juga bila dia proses ni, korang akan dapat sell kat puncak ataupun dekat breakout. Itu Fibo punya style. Ini Fibo Flaka punya style lah. Okay, korang sell, jadi 2 TP. TP kat sini dengan TP kat bawah ni. Okay. TP kat bawah ni adalah kawasan retrace. So retrace ni kalau dia pull back, dia pergi 30 pips. Bergantung kepada market. Dekat bawah ni adalah kawasan, di situ adalah kawasan complete. So bila sell ni pergi bawah ni, dia complete.
complete, circle, cell. Jadi korang boleh buat apa? Korang boleh masuk entry, buy di kawasan complete. Ada dua cara. Okay, entry di kawasan complete ataupun tunggu setup. Setup BO untuk cari pattern. Itu aja. SOP BO belakang. Ini pula ada meter. Memang lagi ngam-ngamnya. Okay. Ada apa-apa soalan lagi tak? Ada soalan? Tak ada soalan? Saya nak kenal lagi. Orang kata meter tak ada? Tak ada. Bukan boleh pakai meter ni masa? Boleh bang. Boleh. Meter ni guna view belakang. Bezanya meter ni, dia sampai di kawasan BO. Maknanya setup dah ada. Bibo ini setup tak ada. Sebab tu bila korang tengok dia sideway, dia tak ada benda ni. Dia tak ada ni. Dia tak ada breakout, dia tak ada setup. Sebab tu dia jadi sideway. Faham tak? Tak tahu apa jadi kat gua ni. Naik tu kan. Ni kan. Oh, Lazat kena dua-dua lah. Lazat kena dua-dua bang. Bagi saya 1,500. Sebenarnya saya takut kalau masuk buy ni sebab apa? Sebab dia kat atas. Tapi ada skill dia lah. Fibo ni tengok dia ada label dia. Label ni saya memang create lah tengok ni. Nampak? Korang tengok, label ni saya create. Fibo ni dia ikut kesesuaian market lah. Boleh dia pakai time frame berapa pun. Tapi selalunya saya guna dekat time frame kecil lah, 15. Tengok dari retest, quick entry, re-entry, complete sampai pemargin, memang pemargin betul. Okay. Setakat ni korang yang pakai meter tu faham tak macam mana nak guna? Jangan boleh pening sampai saya tengok kat hidup ni TikTok sampai orang maki dia, tak patut bagi saya. Serius tak patut. Sebab video dah ada. SOP kita dah bagi, tapi kena maki tu tak patut. Sial kat dia. Lepas tu dia dah malas sangat nak buat live tu. Sebab tu lah. Dia tak apa-apa saya buat. Pemaji kata tu untuk sell ke? Kalau biasanya dia tak kisah bang, cara tarik abang tu. Tarik buy untuk sell, tarik sell untuk buy.
Dulu saya selalu buat gelap ibu. Lama lah, tapi saya tak buat dah. Lama dah saya tak buat. Dah saya buat gelap ibu ramai-ramai tahun bila lah. Tahun 2019 tu kan. Lepas tu saya tak ada, saya tulis sendiri je. Lepas tu masa kita buat meter tu sebenarnya tu, nak jual dengan pidot, nak tolong orang mula niat nak tolong orang lah. Saya tak apa bang, kita buat bang. Tak apa, saya guna modal saya, kita buat betul-betul. Kan, abang campur abang modal sikit, saya campur modal saya sikit. Tapi bila kena maki tu, tak ada mood nak buat. Korang tahu tak, kita orang kena maki bukan kita orang kena tau. Dengan anak bini pun sekali dimasukkan. Sakit tu. Saya kata dengan abang, bang lagi banyak dapat bang. Ini kena maki sebakul bang, sedih bang. Kita ni nak tolong orang. Tapi kena maki sebakul. Meter tengok okey ke bang? Saya tak update on, saya tak on saya punya laptop. Cuma tengok saya, meter tu baik ke tengah sideway rasanya tu. Tadi orang kata tengah sideway. Meter boleh pakai, meter tu anti manual. Masih sideway mbak. Sebab kan saya kata tadi, korang tengok tu betul, tengok H4 Korang tengok tu betul, perhatikan betul-betul apa dia buat kat sini. Saya cuma nampak dia buat breakout buy je sebenarnya kat sini. Tengok tu, kau baik betul tu. Kau baik orang dengki, kau ajak lagi orang dengki betul tu. Tengok. Sebenarnya, cuba kau berhati betul di H4 Tengok tu betul. Market sideway. Dia tak ke mana pun tengok. Dia main kat sini je. Daripada semalam lagi. Nampak? Nampak tak? Market sideway sebenarnya. Dia tak pecah mana tau. Bawah tak ada pecah. Short sikit lah bagi kau nampak. H4 batu petik ni tu lah nampak tu. Tengok kalau ada rezeki kita besok, mana tahu Junam, mana tahu jangan Junam bersama tuan cerupan peluk kau. Mana tahu pai ke besok ada rezeki kan. Lupa ke mulut ni, ya Allah. Okey, tengok tak, sorry bang, sorry. Dia salah cakap. Dia salah cakap. Okey, tengok tu ni. Tengok ni ni tak lepas. Okey, memang dia buat breakout sini, dia buat breakout tengok Kau tengok betul ni. Tengok ni. Okey, dia buat ni tengah buat breakout. Tengok. Nampak tak? Dia buat breakout. Okey, tapi dekat sini dia tak lepas. Ni. Nampak tu? Memang dia break sini. Tapi dia sideways. Sebab tu korang tengok meter sideways. Dia tak pergi mana dah. Saya nak cakap nanti korang marah. Tapi sebenar-benarnya adalah daily Fibo. Dia dah tunjuk harga tu dah. Daily ni dia dah tunjuk harga tu sebenarnya dah sampai finishing. Maknanya saya cakap jangan korang marah pula. Nak cakap ke tak? Nak bagi tahu ke tak? Cakap Okey. Korang tahu tak sebenarnya kenapa tadi saya masuk sel? Inilah sebenarnya. Korang tengok betul Tengok yang atas ni. Perhatikan yang atas ni, tengok ni. Korang tengok betul. Harga dah hit mana? Ini saya takut dengan manusia ni, takut dengan Allah je. Betul bang, betul. Yang penting ni apa? Cakaplah nak dengar. Cakap okey. Mana kawan-kawan tanya, jadi kau jangan marah tau. Ni saya bagi tahu. Fibo buy daily actually dah complete. Jadi bila dia complete kan, saya cakap potential dia potensi dia untuk Junam 99%. Sebab saya nampak dekat daily tu, cuma saya berani buy tu adalah sebab saya nampak dekat daily tu tak ada setup. Dia tak ada buat breakout kat situ, nampak tak? Kalau dia naik sikit pun dia akan naik sikit lagi je.
Tengok dekat mana. Dia dekat resistor sebenarnya kita buy tu. Bukan tak perfect, tapi tu lah sebabnya. Tapi beza saya adalah saya tak tengok yang lama. Saya tengok daily tu untuk arah je. Sekarang saya nampak dia ada blackout sini. Cuma saya takut jadi sebaliknya. Kau nak dengar ke tak nak? Nak dengar ke tak? Ni meter tak ada jalan, meter tak ada setup. Ni saya jadi saya bagi. Kau nak dengar kan? Saya explain sekarang. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ya Tuhanku. Subhanallah, Tuhan. Aduh. Okay. Bantai, baik kat sini padu bang, jangan tengok. Itulah bang. Jangan cakap itu bang. Saya pun takut lah tu. Okay. Kau tahu tak? Sekarang ni, okay, buy ni, kan saya kata tadi kita kena selalu look to the right, bukan look to the left. Jadi, saya takut sekarang ni, ini, tahu dia tengah buat pattern apa? Dia tengah menunggu. Dia dah buat macam ni. So, dia dah buat macam ni. Dia tinggal satu lagi untuk jadi macam ni. Minta maaf lah sebab saya berperasan tadi. Buy retest je. Ya, buy tu retest je. Sell memang long. Minggu lepas saya ada cakap. Sell akan jadi long. Jadi tinggal ni je. Tetapi kalau lah kita ada rezeki lagi, dia akan naik dulu macam ni. Macam ni. Dia akan naik dulu. Jatuh. Dia buat macam tu. Baru dia junam. Macam tu lah. Jadi inilah kawasan dia. Saya jujur kalau tanya mata saya nampak gold ni akan junam. Gold ni akan fly. Saya nampak gold ni dia boleh fly kat mana tau. Kalau nak analisa gold ni kita buat analisa sikit lah. Tengok ni. Wish. Jadi kan kalau profit sekian kita lari lah. Okay, tengok. Okay. Dengar tu semua takut lah. Semua close. Okay. Sekarang ni, di zone ni adalah zone retrace. Bermaksud zone ni akan jadi sell. Ni saya cakap terus terang. Orang tanya kan? Saya cakap terus terang. Okay. Dekat atas ni kalau dia naik lagi, dia akan pergi ke harga ni lah. 2064 2046. Ini adalah daily pivot. Okay, faham tak? Tempat kita nanti sebenarnya adalah kawasan retest. Tapi tak tahu lah kalau dia naik rezeki kita ya. Tengok besok macam mana. Semuanya datang daripada rezeki. Kita dah usaha. Kita dah tarik pibo, kita dah buat, kita tengok meter. Semua kita dah usaha dah. Selebihnya datang tu rezeki tu datang daripada Tuhan. Jadi kita kena tunggu. Sama ada kalau Tuhan tu memberikan rezeki atau tak, kita kena tunggu. Okay? Okay. Clear eh? Pagi pun dah malam ni. Tapi kalau besok dia naik ni, aku tekan buy lagi Tuan. Berani bang. Welcome to the Full Margin Club. Sebab apa kadang-kadang saya tak boleh nak tunjuk saya anti kan. Dulu masa saya buat live dekat TikTok, saya buat live, saya anti, saya layer. Ada orang follow saya anti. Account tu dia buat macam ni. Ni saya tunjuk real punya. Kata masa tu saya tak ingat, saya sell kot. Saya sell kat sini. Saya sell lah kat sini. So harga tu naik. Naik dalam 40 pip kot. Dia tengok saya full margin, dia pakai $1. Naik sikit MC. Baru price. Dekat sini tempat dia MC tu saya layer. Pop jatuh. Lepas tu the next saya punya next live saya, bawah tu ditulis, bodoh, aku MC.
cakap saya? Sampai sekarang saya ingat, bodoh aku MC. Itulah dia cakap saya. Tapi dalam tu, tu kalau pakai sepatu boleh tekan lah. Tapi dalam tu, masa dia live dengan saya tu, ramai profit. Tapi sebab dia full margin kan, dia tengok saya layer, tu saya kata jangan layer beli saya. Ikut modal, ikut sesuai modal. Shit. Juram. Saya baru cakap tadi kan, tengok MC gimana ramai. Saya baru cakap tadi kan. Ada rezeki yang kita guys. So saya kata tadi, saya tengok, saya dah nampak. Tengok. Malam ni saya MC 11K. Korang tengok sini, tengok sekali. Nampak? Tadi saya cakap kan, saya kata apa? Sekarang dia naik, dia dah ada satu, bawah, dia dah naik. So dia tinggal ni je. Ini jadi mak. Nampak tak? Inilah dinamakan breakout. Jadi contoh, kalau abang lama-lama kan garis saya berlukis tu jadi lurus. Tak faham abang, kalau abang lama-lama garis saya berlukis jadi lurus, tak faham abang? Macam ni Oh, okey. Okey bang, terima kasih bang tips. Okey. Vivo complete 99% juram. Tadi saya dah cakap kan, betul tak saya kata dia daily? Dia dah complete 99 juram. Nampak? Bukan tak profit korang profit Jangan cakap saya tak profit pula. Kalau kau lama-lama petak. Okey. Kalau kau lama-lama petak. Macam mana bang buat petak bang? Padahal balik bang. Macam mana buat petak? Oh, okey. Okey. Terima kasih. Saya baru belajar malam ni Okey, saya baru belajar. Okey, terima kasih. Oh, macam tu. So, kalau saya buat macam ni. Oh, okey. Terima kasih bang. Yang MC ni jangan maki pula. Korang tak MC tadi korang profit Korang profit 20 pip tadi Jangan salahkan saya. Saya dah cakap tadi. Saya dah bagi saya punya SOP. Lepas tu saya gelak tadi. Saya kata saya nak bagi tu, saya takut. Tapi jadi kan. Jangan marah saya Saya dah bagi tu, saya siap. Saya dah cakap tadi. Yang ni saya tunjuk tadi. Saya kata tinggal ni saja. Dia dah buat 1, 2, 3. Kenapa dia jadi pelik Okay. Macam ni. Lepas tu tinggal ni je. Satu lagi je. Pump. Dah betul-betul yang ni jadi. Tak, bukan. Nanti orang marah saya. Jadi korang tengok nanti. Mesti saya kena hentam. Orang lain kau tengok. Tunggu Tengok kat TikTok saya nanti. Jadi kena saya tu kat TikTok. Aduh. Saya nak mengajar dia. Kau terima je lah, pedulikan maksud. Ya bang, terima bang. Dekat TikTok saya tu adalah seorang marah. Duk marah saya tu pasal halal haram. Saya malas nak layan tapi semua komen saya dia masuk. Abang kena makin sampai masuk ni. Alamak, tak tahu bang. Mana ingat muka. Yang nak laser tu. Aduh. Nampak saya share betul-betul ni. Saya tak ada tipu-tipu pun. Apa MC saya tunjuk MC. Tengok. Okey. Korang tengok ni kan. Malam ni saya share sikit tengok Vivo Okay, ni Vivo. Okay. Korang tengok betul-betul price tu kat mana. Sekejap. Korang perhatikan price tu bila dia jatuh, dia pergi kat mana. Nampak tak? Nampak tak? Dia bila duduk dekat retail, dia buat pullback. Nampak? Nampak kan? Ini saya kata retest. Bila dia naik retest tu, dia tak boleh lama. Dia naik. Tapi dia biasa pergi 30 pips. Nampak tu?
Mak, dia pergi berapa pip? 100 pip. Gila betul. 100 pip guys. Ekon demo MC buy malam ni rugi modal 5,000 ke 3K. Bang, sorry abang. Alah, jangan marah saya. Nanti kau marah saya. Tadi kita profit kan mula-mula kan. Saya dah cakap tadi. Lebih baik kalau kau back kau close. Macam tu lah. Okay? Tak ada orang marah saya malam ni. Ada orang marah saya ke? Korang marah saya ke? Cuba cakap kau marah. Cakap lah marah. Boleh saya screenshot. Saya kata saya kena marah. Boleh pun kat story. Ada orang marah saya ke malam ni? Tak ada kan? Tak ada orang marah kan? Oh MC, alamak, jangan macam tu bang. Jangan belajar ilmu baru, bos. Ada orang cakap tak apa, jangan bang, jangan. Jangan marah Tapi saya beritahu tadi, saya pun fikir bukan kira pip, kira berapa pip je. Terima kasih bang dengan saya tadi. Tak ada bang, thank you share ilmu, antik pun. Okay bang, terima kasih bang. Itulah, saya share je. Saya bukan pakai account demo Saya profit betul-betul Saya lost MC betul Saya ada satu video tau. Nanti saya share sikit. Saya tunjuk gambar kat korang Tak boleh tunjuk tapi ada kat saya main PC. Saya buat Exim Trade. Saya profit kat Exim Trade 400. Selepas video ada modal ada 438k USD. Saya buat dekat Exim Trade. Siapa yang lama dengan saya tahu lah macam mana saya pakai Exim Trade. Ataupun korang boleh tengok channel lama saya. Saya ada satu channel sebenarnya sebelum tu. Tapi abang MC paling steady. Itulah bang, paling biasa bang. Saya cakap macam ni Saya nak cakap Saya profit dengan loss ni kan, saya rasa macam tak ada apa sebenarnya. Dah terbiasa. Bila saya entry kan, saya dalam masa saya kalau profit rezeki ada lah, tak ada rezeki tak ada. Korang tengok ni harga, kau tengok harga reject macam mana. Nampak tak harga reject macam mana? Berapa pay dia naik? Korang hajar kau ni 100 lebih. Geng-geng Fibo dia tahu lah, dia nampak lah apa yang saya nampak. Kata-kata Iman, MC buat brotherhood kita kuat. Yang dah satu saya boleh cari. Betul. Tengok. Kenapa? Sebab Eva nak video satu Mama marah kat Eva sebab Eva tak pandai baca. Okay. It's okay. Jaya air datang kat dia. Okay guys, kalau tak ada apa-apa, kalau korang yang tayang profit malam ni, Mama malas PMC. tak. Sebab anak saya ni selalu tidur lambat, tidur luar. Saya MC demo 100k okey je. Oi, jangan macam tu bang. Tengok ni saya tengok ni. Tengok. Saya pakai ikon betul tau. Baru live. Ayah MC kan tidur orang ni. Wife saya saya cakap terus terang dulu kan kalau MC masa tahun 2017 tu kan, saya pernah kena marah sampai saya mengajuk duduk kat bus stop tau. Ni cerita betul. Modal masa tu depo $500, malam tu depo pukul 7, pukul 9 MC. Kata MC, terus mengajuk sebab kena marah. Jadi saya pun kena marah agak sama je. Macam korang agak. Jadi sebagai suami isteri tu kita kena saling memahami lah kalau kita punya pasangan tu dalam keadaan beremosi. Kadang-kadang cakap dengan dinding tau. Cakap dengan dinding, cakap sorang-sorang. Kalau tengok cakap sorang-sorang tu, korang kena faham yang dia sebenarnya adalah trader. Okay Saya cakap terus terang tau. Saya kalau MC saya tak risau tau. Saya tak risau. Tapi kalau orang lain MC macam korang MC, saya simpati dan sedih. Alamak MC kau wife pula jangan lah. Tu okay guys, kalau tak ada apa-apa saya mohon maaf kepada siapa yang tak sempat close tu. Jadi saya minta izin. Pak Sim yang satu jangan minjam bang.
Penafu main hidup hujung katil mencuri dinding. Betul, biasa tu. Itu pengalaman kita sebenarnya. Itulah pengalaman hidup kita. Okay guys. Jadi malam ni, so sekarang ni saya kena jangan bang. Abang tengok saya punya chat ni bang. Dia dah reject saya punya price tu bang. Thank you Syarim. So guys, InsyaAllah besok kita buat lagi dia bukan spike tu sebenarnya tu. Dia level people. Tengok tu. Sebab tu nama dia retest. Pop dia reject. Dia duduk, dia tak peduli. Dia sampai. Ini adalah dinamakan fresh setup. Fresh market, fresh setup. So korang, bila korang tengok, korang akan nampak benda-benda ni. Okay? Jadi korang jangan risau. Kita hanya berkongsi saja. Okay? Abang Dama sempat close kan tadi kan? Abang Dama sempat keluar kan? Saya cakap keluar kan? Nasib baik keluar bang. Kalau tak bang, berlipat bang. 100 pit dia bagi. Sempat keluar, nasib baik. Saya tengok dia macam berat ni. Saya tergerak hati tadi tu. Profit terus close. Padu bang. Okay guys. InsyaAllah besok kita buat kelas lagi. Kita jumpa besok malam Jangan risau. Jangan pening pasal saya. Besok saya repo balik. Assalamualaikum. Ya Okay guys. Assalamualaikum. Jumpa besok. Selamat